Surah ke-24 Al-Quran iaitu An-Nur mempunyai 64 ayat dan diturunkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Penghijrahan Rasulullah SAW ke Madinah telah mewujudkan sebuah komuniti Islam yang semakin kukuh. Seperti mana surah-surah Madani yang lain, Surah An-Nur mempunyai pelbagai hukum dan undang-undang Islam. Surah ini menyatakan hukum-hukum berkenaan berzina, menuduh orang, adab hidup kekeluargaan dan arahan memakai hijab. Walaupun adanya hukuman-hukuman dunia seperti conventional law, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih menekankan penghukuman akhirat. Oleh itu, manusia mesti lebih taat kepada hukuman Allah kerana takutkan balasan di akhirat kelak. Antara undang-undang kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam surah An-Nur adalah berkenaan zina, menfitnah wanita suci, qadh dan li'an, cara memasuki rumah orang, arahan memalih pandangan ketika melihat aurat bukan mahram dan pemakaian hijab, hukum kahwin, adab memasuki bilik ibu bapa, hukum bagi wanita yang sudah berumur, adab makan di rumah orang, memberi salam dan memasuki rumah orang, hukum bagi organisasi secara kolektif. Selain tadi, surah An-Nur ini diturunkan berikutan pengaruh orang munafik yang besar dalam komuniti di Madinah ketika itu. Surah ini diturunkan ketika kembalinya dari pertempuran Bani Mustalik, di mana kejadian fitnah berkaitan dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Aisyah radhiyallahu an telah berlaku. Hasutan dan fitnah ini telah dipelopori oleh Abdullah bin Ubay yang walaupun beragama Islam adalah seorang munafik yang sangat tegar. Ini berlaku juga kerana orang-orang kafir mendapati mereka tidak dapat mengalahkan Islam di medan perang. Maka orang-orang kafir memilih pendekatan memburukkan akhlak untuk meneruskan serangan ke atas Islam. Sepertilah sehingga zaman sekarang, mereka ini menimbulkan propaganda yang boleh mengucar-kacirkan fikiran orang Islam. Janganlah sampai kita terpengaruh dengan propaganda mereka ini yang juga kerap kita lihat di media zaman kini. Tambahan lain, surah An-Nur ini juga ada persamaan-persamaan yang menarik dengan surah ke-33 surah Al-Ahzab. Kedua-dua surah ini menangani fitnah atas isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempunyai ayat khusus mengenai hijab dan perhiasan wanita secara amnya, memberitahu mengenai peperangan. Dan selain itu, kedua-dua surah ini juga memberikan hukum hakam dan adab interaksi sosial manusia. Sebagai contoh, jika surah Al-Ahzab mengenai hukum hakam di luar rumah, surah An-Nur mengenai hukum hakam di dalam rumah. Secara kesimpulan, surah An-Nur ini menyuruh manusia meninggalkan kufur dan nifak. Nifak adalah ciri-ciri seorang munafik, di mana seseorang itu menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan mereka. Surah ini menyedarkan kita pentingnya iman, kerana tanpa iman manusia tidak akan kisah dengan perundangan Islam dan hukuman. Dan apabila kita tidak hiraukan perundangan Islam, kita boleh menjadi kufur dan seorang munafik. Surah An-Nur ini begitu penting sekali sehinggakan Sayyidina Umar radhiyallahu an menyuruh rakyatnya diajarkan 3 surah, iaitu surah Nisa, surah Nur ini
dan surah Ahzab supaya akan timbul satu fahaman perundangan Islam serta perasaan cinta terhadap agama. Kandungan 1 hingga 34 adalah hukum-hukum rumah tangga, iaitu hukuman-hukuman mengenai zina, hukum memfitnah wanita suci, qaz dan li'an, kejadian serta pengajaran ifk atau tumahan tentang Aisyah radhiyallahu anha, meminta izin sebelum memasuki rumah, hukum menundukkan pandangan dan hijab, serta hukum pernikahan. 35 hingga 40. Beza amalan orang mukmin dan orang kafir. 41 hingga 46. Mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Ayat 47 hingga 57 pula mengenai sifat orang mukmin dan munafik. 58 hingga 60. Hukum memasuki bilik tidur. Ayat 60. Hukum bagi wanita berumur. 61. Adab makan di rumah orang, memberi salam dan memasuki rumah orang. Dan 62 hingga 64. Hukum untuk organisasi secara kolektif. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون